Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, kita teruskan perbincangan kita dalam soalan Ticket to Glory. Okey, sebuah modul daripada negeri Perak, iaitu kita nak bincang tajuk termokimia. Okey, bahagian struktur. Surajah 1 menunjukkan satu eksperimen dijalankan untuk menentukan haba penyesaran bagi suatu larutan kuprum 2 nitrat dimasukkan ke dalam cawan cawan plastik dan suhu awal dicatat serbuk ferrum berlebihan dicampurkan ke dalam cawan yang sama. Campuran dikacau perlahan dan suhu tertinggi dicatat. Okey, suhu tertinggi dicatat. Okey, ni dia bagi kaedah terus untuk haba penyesaran. Jadi daripada haba penyesaran ini, maknanya serbuk ferrum berlebihan, maka yang ni kita guna untuk cari bilangan mol, iaitu kita guna N sama dengan MV per 1000 sini. Okey, so ni adalah V, ni adalah M. Kita tengok data daripada soalan. Data daripada soalan. So dia kata kat sini, okey, suhu tertinggi dicatat. Daripada suhu tertinggi ini, kita tahu bahawasanya tindak balas adalah eksotermik. Kalau endo dia kata suhu terendah dicatat. Jadi suhu tertinggi maknanya suhu meningkat lah, barulah dia akan jadi tertinggi. Okey. So kita tengok soalan seterusnya. Okey, ni contoh eksperimen itu. Dia bagi apa lagi? Dia bagi suhu awal, dia bagi suhu tertinggi. So daripada suhu awal dengan suhu tertinggi kita dapat theta. So theta adalah suhu tertinggi 34 tolak suhu awal 28. So kita dapat berapa kat sini? Kita dapat berapa? 16 tak? Degree Celsius. Dapat 6 lah cikgu. 6 ke? Oh sorry. Berapa lah butir mata, nampak macam 4. Okey, 6 degree Celsius. Okey. So bila dapat 6 degree Celsius, maka itulah saja info yang kita dapat daripada persamaan daripada eksperimen ini. Kalau kita nak tambah lagi info, kita boleh tahu bila dia kata ferrum ini bertindak balas dengan kuprum 2 nitrat, maka bila kita nak buat persamaan kimia ferrum dengan kuprum 2 nitrat CuNO32. Ramai lagi yang tidak menguasai menulis persamaan kimia dengan betul dan seimbang So yang ni kena usahalah diri awak sendiri. Kalau tidak, awak tidak akan berjaya lah untuk mendapat nilai grade yang lebih baik. So Fe akan ambil nitrat, maka Fe 2 nitrat, okey, plus dengan Cu. Ni kita panggil tindak balas penyesaran logam. Okey, di mana yang disesarkan adalah kuprum. Jadi kalau dia kata apakah maksud haba penyesaran bagi eksperimen ini, maka kita kena tengok mana. Okey, kita recall balik. Apa makna haba penyesaran? Okey, umumnya haba penyesaran dia punya takrifan Awak tengok molek ni, masa cikgu mengajar ni, cikgu dah selitkan kaedah nak menjawab. Okey, haba penyesaran ialah perubahan haba apabila 1 mol logam disesarkan daripada larutan garamnya oleh logam yang lebih elektropositif. Okey, gitu. Ni umum. Tetapi soalan ni dia tanya eksperimen ini. Bila eksperimen ini perubahan suhu adalah suhu meningkat. So sini kita ubah. Perubahan suhu kita ubah. Daripada perubahan suhu kita kata suhu meningkat. Okey. Apabila 1 mol logam, siapa yang disesar? Cu. So logam ni logam Cu. Disesarkan daripada larutan garamnya. Garamnya apa dia? CuNO3. Okey. Oleh apa? Oleh logam yang lebih elektropositif. Mana logam yang lebih elektropositif? Fe. Ni. Sebab soalan kata bagi eksperimen ini.
Okey, so kalau dia katakanlah nyatakan maksud haba penyesaran, dia pun tutup. Soalan dia lagu ni je. Maka inilah jawapan dia. Tetapi bila soalan tu dia sambung, okey, dia kata bagi eksperimen ini, maka yang dia nak daripada kita adalah kita nak nyatakan haba penyesaran untuk ni. Untuk persamaan ini. So kita tulis balik lah. Okey, tulis balik. So dia akan jadi apa makna haba penyesaran? Okey, kita boleh kata haba penyesaran ialah boleh ataupun perubahan haba ataupun haba suhu meningkat pun boleh juga. Okey. So katakanlah cikgu ambil haba penyesaran, ambil takrifan tu. So haba penyesaran ialah okey, suhu meningkat. Okey. Apabila satu mol Cu disesarkan daripada larutan Cu NO3 tu. Okey, lautan garam, okey, oleh ferrum. Gitu. Jadi ayat asalnya perubahan haba apabila satu mol logam disesarkan daripada lautan garamnya oleh logam yang lebih elektropositif. So bila dia kata eksperimen ini, maka kita kita replace. Okey, logam tu kepada kuprum, lautan garam, kuprum tu nitrat, logam yang lebih elektropositif kepada ferrum. So dia akan jadi haba penyesaran ialah suhu meningkat apabila 1 mol Cu disesarkan daripada larutan Cu nitrat oleh ferrum. Okey, boleh oleh ferrum. Ataupun kalau kita nak buat dari segi perubahan haba, kita tahu apa dia perubahan haba ni. Kita tahu bila suhu meningkat, kita tahu tindak balas ia adalah tindak balas exo. Kita tahu tindak balas dia adalah tindak balas exo. Dia tindak balas exo adalah haba dibebaskan. Haba dibebaskan. Jadi bila haba dibebaskan, kita tak nak guna suhu meningkat, kita boleh kata haba jugalah. Kita guna perubahan haba tu lagu mana? Okey, haba. Okey, dibebaskan. Okey, apabila 1 mol kuprum disesarkan daripada larutan kuprum 2 nitrat oleh ferrum. Okey, boleh Okay, so kat sini lebih baik guna haba dibebaskan. Okay, apabila 1 mol kuprum disesarkan sebab perubahan haba ini sama ada haba dibebas atau haba diserap. Okay, so kita pergi kepada soalan seterusnya. Okay. Mengapakah serbuk ferrum dicampur secara berlebihan? So, apa jawapan dia kat sini? Okay, awak ada skema dah kan? So kita boleh gunalah skema tersebut iaitu untuk memastikan semua ion Cu2+ okey disesarkan dengan lengkap. Sebab kita nak suruh jadi Cu tu. Kita nak suruh jadi Cu2+ ini ni Cu2+. So kita nak suruh jadi Cu tu. Nak suruh semua jadi Cu. Sebab tu kita nak Fe tu kena berlebihan. Okey, tu yang dia katakan untuk memastikan semua ion Cu2+ disesarkan dengan lengkap. So mengapakah ferrum dalam bentuk serbuk? Dan kita boleh relate dengan kadar tindak balas, tajuk kadar tindak balas, iaitu mengapakah ferrum dalam dalam bentuk serbuk digunakan dalam dalam eksperimen ini. So tujuan serbuk ni adalah untuk
meningkatkan kadar tindak balas. Okey, seterusnya. Soalan seterusnya, tulis persamaan ion. So, persamaan ion, kita tengoklah. Tadi persamaan kimia, kita buat kat sini dulu. Persamaan kimia semula. So, kita ada Fe, react dengan Cu, NO32. Hasilnya adalah Fe, NO32 plus dengan Cu. Maka, kita pecah ni lah. So, dia akan jadi Cu2 plus NO3 minus, ada 2, tak 2 depan. So sini kita pecah, kita ada Fe2 plus dengan dengan NO3 minus, ada 2 depan. Okey. So nitrat kiri, nitrat kanan boleh mati. So yang tinggalnya adalah Fe plus, yang ni Cu2 plus, anak panah Fe 2 plus Cu. Ni kita panggil persamaan ion. Jadi kita pun tulislah persamaan ion pada jawapan kita, iaitu Fe plus Cu2 plus. Okay, so anak panah Fe2 plus dengan Cu. Okey, tu kita panggil persamaan ion. So kita pun padamlah. Bahagian kita buat ni, kita pun padam. Okay, so kita dah tulis dah jawapan sebab dia nak persamaan ion. So kita tulis persamaan ion saja pada jawapan tersebut. So kita pergi kepada soalan seterusnya. Berdasarkan eksperimen tersebut, hitungkan jumlah haba yang dibebaskan. Bila dikata jumlah haba yang dibebaskan, ini diberi oleh formula Q. Dia nak Q. Jadi Q, formula Q sama dengan MC theta. Okay, M berapa? Kita pun tengok M berapa. M ni adalah V. Okay, inilah M, iaitu 50. Okay, ni M. 50 tu M. Okay, lepas tu theta berapa? Theta kita dapat sama dengan N. So, 50 dengan N. Okay, 50 dengan N. Kita pun letak je lah. M berapa? 50. Okey, 50. Ni ramai tak ada jawab baru ni pengiraan ni. Senang je pengiraan termokimia ni. 2 formula je kita perlu ingat. Okey, so 50 M dia. C dia berapa? 4.2. So 50 ni 50 gram. Okey, sebab kita consider dia punya ketumpatan ni adalah 1. Okey, 1. Okey, 1 desimeter padu tu kan. Okey, 1 gram per desimeter padu. So, gram. Okey, darab dengan 4.2 joule gram tolak 1 degree Celsius tolak 1 darab dengan theta tadi 0 degree Celsius. Okey, so kita pun matilah unit kita. So, gram tolak 1 dengan gram, degree Celsius dengan degree Celsius tolak 1. So, tekan kalkulator boleh berapa sini? Tekan kalkulator boleh berapa? 1260 joule. 1260 joule. Okey. Kekalkan macam tu. Okey. Boleh kekalkan macam tu. So tak perlu convert lah kepada kilojoule, tak perlu convert. So dapatlah 1260 joule. Okey. Kemudian dikata bilangan mol kuprum 2 nitrat bertindak balas. Okey, dia bagi dalam soalan ini, okey, dia bagi M dengan V. Iaitu M50, V sama dengan 1. Maka bila kita nak cari bilangan mol, kita guna formula iaitu N equal to MV per 1000. Tu. Okay, so M dia berapa? M dia 1. Mol per desimeter padu. V dia berapa? V dia 50. So bila kita bahagi dengan 1000, 50 takkan jadi 50 desimeter padu. Okey, daripada sentimeter padu bahagi dengan 1000, mana kita tukar unit sentimeter padu kepada desimeter padu. So kita pun matilah. Desimeter padu tolak dengan desimeter padu. So kita tekan kalkulator, boleh berapa nilai kat sini? 0.05 mol. Dapat mol. Tu, dapat 1 markah. Kemudian diminta cari haba penyesaran. Haba penyesaran diberi oleh formula delta H equal to Q over N. Tetapi delta H ini dia unit dia kilojoule. Maka kita punya jawapan kita ni, okey, jawapan kita tadi dalam unit joule ni kita tukar kepada kilojoule bahagi dengan 1000, kita akan dapat 1.2 kilojoule, kan? Okey, so kita masuk sini. Jadi Q adalah sama dengan 1.2
kilojoule bahagi dengan bilangan mol kita kira tadi iaitu 0.05 mol. Okey, tekan kalkulator boleh berapa ni? Boleh berapa? 25.2 Jadi dapat 25.2 unit dia kilojoule kilojoule per mol. mol tolak 1. Tapi oleh kerana kita tahu tindak balas itu eksotermik, maka kita letak tanda negatif kat depan. Okey. So kita pergi kepada soalan seterusnya. Lukis gambar rajah aras tenaga bagi tindak balas ini. So gambar rajah aras tenaga, okey, kita letak satu kat sini E. Okey. Lepas pada tu oleh kerana dia exo, maknanya dia dah lepas tenaga haba, maka dia turun lah. Kita pun letaklah persamaan dia ni, kita boleh ambil sama ada nak ambil persamaan setengah persamaan ion boleh, ataupun kita nak ambil persamaan kimia pun boleh. Dua-dua boleh. Cikgu boleh ambil kat sini Fe tambah dengan Cu2 plus, hasilnya adalah Fe 2 plus dengan Cu dengan delta H equal to tolak 25.2 kilojoule mol tolak 1. Ataupun cikgu katakanlah cikgu tak saya guna Fe, nak guna persamaan kimia boleh. Cikgu buat Fe tambah CuNO32. Kat sini cikgu tulis Fe NO32 plus dengan Cu. So dua-dua boleh. Nak buat persamaan ion pun boleh, nak buat persamaan kimia pun boleh dekat dengan gambar rajah aras tenaga tersebut. Okey. So kita pergi soalan seterusnya. Nilaikan haba penyesaran. Ramalkan nilai haba penyesaran jika eksperimen diulang dengan serbuk magnesium. Okey. Jadi awak kena ingat siri elektrokimia. Dalam buku teks dia ada siri elektrokimia. Kita mula dengan kalium kan. Kalsium, kalium, natrium, magnesium ni. Aluminium. So kita ada zinc, kita ada ferrum, kita ada stannum, kita ada Pb, kita ada hidrogen, kita ada Cu, kita ada Ag. Okey. So sekarang yang kita buat tindak balas sekarang adalah Cu dengan Fe. Tetapi kita tanya kalau Mg dengan Cu lagu mana. Jadi kalau kita tengok dalam siri elektrokimia, Mg dengan Fe, Mg berada di atas Fe. Iaitu dengan kata lain kita kata Mg ni dia lebih elektropositif. Bila dia lebih elektropositif, maka kalau dia react dengan Cu, maka dia punya tindak balas dia akan membebaskan lebih banyak haba. So dia kata ramalkan nilai, nilai haba penyesaran. So bila kita nak ramalkan, so kita boleh kata dekat sini, kita boleh kata haba penyesaran meningkat. Okey, kita boleh kata haba penyesaran meningkat. Okey. So, terangkan kenapa dia meningkat. Okey, sebab ni lah, sebab magnesium ni lah. Okey, so dalam siri elektrokimia kita dapati dia lebih elektropositif. Maka kita kata Mg lebih elektropositif berbanding Fe dalam siri elektrokimia. Okey. Itu adalah nak jawab soalan terangkan mengapa. Okey, so kita pergi kepada soalan seterusnya. Kalau tak faham tanya Kalau tak faham tanya selalu. So kita pergi kepada soalan nombor 2. Soalan nombor 2, rajah 2 menunjukkan susunan radas untuk menentukan haba pemendakan bagi plumbum 2 sulfat. Haba pemendakan bagi plumbum 2 sulfat. Okey, dia bagi larutan kalium sulfat, dia bagi V, dia bagi M, dengan larutan plumbum 2 nitrat ada V, ada M. Okey. Kat sini kalau kita nak buat persamaan kimia, kita boleh buat di mana kita boleh katakan kat sini kalium sulfat
K2SO4. Praktis diri awak supaya boleh menulis formula untuk sebatian, untuk formula kimia dengan betul. PB nitrat, PbNO32. Okey, hasil dia adalah tindak balas dia panggil penguraian ganda 2 ini adalah bila K ni ambil nitrat, PB ambil sulfat. Dia tukar saja partner kan. PB ambil sulfat jadi PbSO4 plus dengan K ambil nitrat akan jadi KNO3. So letak 2 the pair balance lah. Inilah persamaan persamaan kimia. Kalau dia tanya awak persamaan ion senang. Okey, hok ni senang persamaan ion. Kita tengok mana pepejal. PB sulfat pepejal. Kalau nak jadikan persamaan ion, so PB sulfat ini datang daripada mana? Datang daripada PB2 plus dengan SO4 2 minus. Ni kita panggil persamaan ion. Okey, untuk tindak balas penguraian ganda 2 ni senang je. Ataupun untuk haba pemendakan ataupun tindak balas pemendakan senang je kita nak cari, nak tulis persamaan ion. Sebab kita tengok mana pepejal, bila pepejal tu dia datang daripada ion mana tu sajalah. Kita tak perlulah pecah macam cikgu buat tadi, pecah dulu kan. Lepas tu kita potong kiri kanan, ni tak perlu. So jadual 1 menunjukkan keputusan yang diperolehi. Suhu awal larutan adalah 27. Kemudian suhu awal larutan kalium sulfat 20. Okey, 28. Bila kita ada dua larutan, kita guna dua larutan, maka step dia kita mesti ambil suhu awal bagi kedua-dua larutan. Okey. Lepas tu, dia bagi suhu tertinggi. Bila dia bagi suhu tertinggi, kita tahu dah tindak balas mestilah eksotermik. Bila eksotermik, kita tahu bahawasanya haba sudah dibebaskan ke persekitaran. Okey. Jadi, kalau kita nak tahu dia punya theta mestilah suhu awal tolak suhu akhir tolak suhu awal. Jadi, kita ada 3/3.5 tolak. Nak tolak berapa? Kita kena cari purata dulu hak ni. Jadi, purata dia 27 tambah 28 divide by 2. So, akan dapat 27.5 degree Celsius purata dia. Jadi, nak tahu theta 33.5 tolaklah dengan 27.5. So, dapat berapa sini? Dapat berapa sini? Ne ke? Tak. Dapat ne ke? Tekan kalkulator boleh berapa? 6 cikgu. 6. Okey. So soalan ni sama juga dengan tadi. Dia kata, okey, apakah yang dimaksudkan dengan haba pemendakan bagi eksperimen ini? Okey, cikgu nak tanya awak, sore bagi ke cikgu. Takrif untuk haba pemendakan, cikgu nak tulis kat sini. Apa maksud haba pemendakan? Umum saja. Pemendakan ialah Haba pemendakan ialah perubahan haba apabila satu mol mendakan. Haba. Okey, perubahan haba apabila. Okey, ni umum ni. Apabila satu mol mendakan. Okey. Terbentuk daripada ion-ionnya di dalam larutan aqueous. Ion-ionnya dalam larutan aqueous. Okey. So di sini kita nak buat ni eksperimen ini. Dia kata eksperimen ini. Jadi bila eksperimen ini kita kena gantilah haba pemendakan adalah perubahan haba. So kita tengok kat sini suhu meningkat. So perubahan haba ni apa dia? So perubahan haba ini adalah haba terbebas. Okey, terbebas. Sebab kita tengok suhu meningkat, haba terbebas. Okey, apabila 1 mol mendakan. Mendakan ni apa dia mendakan kat sini? PB sulfat. Mendakan itu adalah PB sulfat. Jadi kat sini kita boleh kata, okey, apabila 1 mol PB sulfat lah. Terbentuk daripada ion, okey, PB2 plus, okey, dan ion SO4 2 minus. Okey, terbentuk daripada ion PB2 plus dengan ion SO4 2 minus. So, daripada situ barulah kita jawab soalan. Apa makna haba pemendakan? Kita nak start dengan haba pemendakan pun tak apa. Kita nak start dengan haba terbebas pun tak apa. Kata kalau kita nak start dengan haba terbebas, so kita katalah
haba terbebas. So, apabila 1 mol PB sulfat terbentuk daripada ion Pb2+ dan ion SO4 2- dalam larutan aqueous. Okey. Okey, boleh Okey, tu kenapa kita jawab macam tu? Sebab dia kata dalam eksperimen ini. So, eksperimen ini dia refer kepada mendakan PbSO4. Okey, so selesai. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Nyatakan satu pemerhatian dalam eksperimen ini. So, nyatakan satu pemerhatian. So, kalau kita nak buat pemerhatian, kalau kita nak buat mendakan pun boleh juga, suhu meningkat pun boleh juga. Okey, tetapi kalau kita tengok suhu meningkat dah ada dekat sini. So, bila suhu meningkat, maknanya kita boleh kata pemerhatian, suhu meningkat, kita boleh kata bekas lah. Bekas panas. Boleh. Ataupun kita boleh kata PB sulfat ni warna apa? Warna putih. So kita boleh kata mendakan putih terbentuk. Boleh juga. Bila dia nak pemerhatian. So mana-mana kita boleh buat kat sini. Okey. Boleh buat kat sini. So bila dia nak nyatakan satu pemerhatian dalam eksperimen ini. So kita boleh buatlah. Apa dia? Mendakan putih terbentuk. Terbentuk. Ataupun kalau kita nak guna mendakan, nak guna pepejal pun boleh juga pepejal putih terbentuk. Ataupun kita boleh kata bekas panas. Sebab kita tahu tindak balas eksotermik. So bila eksotermik kita akan dapati bekas akan rasa panas bila kita pegang dia. So tulis persamaan ion macam cikgu kata tadilah, persamaan ion senil je. So kita ambil pepejal dia apa tadi? PB sulfat. PB sulfat pepejalnya, mendakannya PB sulfat. So mendakan PB sulfat datang daripada mana? Daripada ion Pb2+ dengan ion SO4 2- ni kita panggil persamaan ion. So kemudian dia suruh awak hitung perubahan haba. Bila dia kata perubahan haba, ini adalah Q. Q diberi oleh formula Q sama dengan MC theta. Mana M dia? Kita pun tengok M dia. M dia adalah isi padu. So 50 dengan 50. Maknanya M dia adalah 100. So M ni nilainya adalah 100. Okey. So C ni kita tahu dah 4.2. Theta berapa? So kita tengok theta berapa. Tadi kita kira theta tu sama dengan nil. Okey, theta ni sama dengan nil. So kita pun boleh masuklah. Jadi perubahan haba iaitu Q adalah sama dengan 100 gram darablah dengan 4.2 joule gram tolak 1 degree Celsius tolak 1 darablah dengan theta 6 degree Celsius. Okey, so kita pun mati hok mana tolak 1 dengan tolak 1. Okey, gram dengan gram tolak 1. So tekan kalkulator, boleh berapa jawapan kat sini? 25.2, berapa dapat tu? 2520. 2520 joule. Tu. Tak apa, tak tukar kepada kilojoule, tak apa. Okey. Lepas tu bila dia nak haba pemendakan, ini adalah delta H. Delta H diberi oleh formula Q/N. So sekarang ni N kita tak tahu. So kita kena cari N lah. Bila nak cari N, kita tengok dulu. Okey, so kita tengok dulu. Okey, so sekarang ni kalau kita tengok persamaan kata ratio 1:1. Jadi dia bagi V, dia bagi M sama. V dengan M sama. So kita boleh ambil mana-mana satu untuk kita cari bilangan mol. Okey, nilai dia sebab dia sama je. Ratio pun 1:1. Maknanya tidak ada yang berlebihan di sini. Okey, tidak ada yang berlebihan. Kalau katakanlah dia bagi V tak sama, M tak sama, maka kita kena cari satu-satu, kita kena tengok yang mana berlebihan. So sekarang ni tak ada isu berlebihan. So bila tak ada isu berlebihan, maka kita boleh ambil lah N tu.
Okey, so kita boleh kira lah N-nya. Katakanlah kita nak kira N. N, kita nak guna formula MV per 1000. So, M dia berapa saat ni? 50. Kalinya berapa? Kalinya 1, kan? Bagi dengan 1000. So, kita dapat berapa sini? Kita akan dapat berapa? 0.05 5 mol. 0.05 mol. Okey. Tetapi oleh kerana hok ni bilangan mol ke apa dia ni? Bilangan mol kita guna ni adalah kita cari bilangan mol PB nitrat ataupun bilangan mol yang kita cari adalah kalium sulfat. Betul tak? Kalium sulfat. Okey. Jadi persamaan kata, ratio kata 1:1:1. Oleh kerana kalau kita tengok kat sini, yang dia nak adalah haba dibebaskan apabila satu memendahkan. Kita nak tengok ratio lah, satu memendahkan. Jadi oleh kerana ratio dia kata 1:1. Okey, 1:1 maknanya kalau kita kata kat sini 1 mol daripada persamaan kan. Kita kata dari persamaan PB2 plus ni dengan PbSO4 ni 1:1 ratio dia. Kalau PB2 plus kita guna 0.05, sini pun 0.05 juga. Tu. Daripada situlah kita tahu bahawasanya kat sini N dia adalah 0.05. Jadi delta H ni adalah sama dengan, yang ni convert kepada kilojoule bahagi dengan 1000, dapat 2.52 kilojoule bahagi dengan 1000, bahagi dengan bilangan mol iaitu 0.05 mol. So tekan kalkulator boleh berapa situ? 50,400 joule per mol. 2.52 ni. Convert to kilojoule je cikgu. Negatif 50.4 kilojoule per mol. 50.4 kilojoule per mol tak? Tanda negatif sebab eksotermik. Okey, selesailah. Okey, cikgu harap kalau soalan-soalan termokimia ni keluar, awak jawablah sebab soalan dia tidak susah mana. Kalau kita tengok ni tak susah mana, okey. Kira dia pun simple saja. So, energy level diagram sama juga kena E. So, oleh kerana dia exo, dia bebas haba ke persekitaran, maka hasil dia lebih rendah lah. Jadi, awak nak ambil persamaan ion pun boleh letak kat sini. Pb2 plus dengan SO4 2 minus. Kemudian kat sini kita ada PbSO4. Lepas tu letak delta H, okey, dekat sini nampak tak garis ni. Okey, tak delta H kat situ sama dengan tolak 50.4 kilojoule mol tolak 1. Okey. So, dapatlah kita lukis rajah aras tenaga. So, soalan lagi. Dia bagi soalan analisis pula. Dia kata apa dekat sini? Aplikasi. Okey. So, eksperimen ini diulangi dengan menggunakan 50 cm padu plumbum 2 nitrat 1 dengan 50 cm padu natrium sulfat. Kalau tadi digunakan apa tadi? Okey. Kita tengok tadi ni. Tadi digunakan apa? Tadi diguna kalium sulfat. Dia guna kalium sulfat. So sekarang ni dia replace dengan apa? Dia replace dengan natrium sulfat. Tetapi kalau kita react natrium sulfat dengan plumbum 2 nitrat ini, hasilnya adalah sama, iaitu Pb sulfat juga. Okay, Pb sulfat juga. Jadi kalau Pb sulfat juga dikatakan apakah perubahan suhu untuk tindak balas ini, samalah. Iaitu kalau tadi kita dapat sini pun degree Celsius juga sama. Okey, kenapa sama? Okey, sebab ni mendakan dia adalah sama. Okey, mendakan yang terbentuk adalah sama. Jadi terangkan, kita boleh kata kat sini. So, cikgu ambil jawapan skema dia, iaitu pemendakan plumbum ataupun kalau kita nak guna, okey, kita guna ni lah. Okey, plumbum 2 sulfat. So, dia tulis kat situ hanya
melibatkan ion Pb2+ dan ion SO4 2-. Ataupun kalau kita tak guna ayat ni, kita boleh kata terangkan jawapan anda kenapa sama kerana kedua-dua tindak balas menghasilkan mendakan yang sama, iaitu plumbum 2 nitrat. Plumbum 2 sulfat. Tu. Maknanya bila kita dapat mendakan yang sama, maka suhu akan jadi samalah sebab dia punya haba pemendakan itu bergantung kepada perubahan haba apabila satu mol mendakan terbentuk daripada ion-ionnya. Jadi bila mendakan tu sama, maka haba penyesaran dia akan jadi sama. So kita pergi kepada soalan seterusnya. Senyap tupah awak ni. Tak ada soalan nak tanya ke apa pun cikgu ni. Cikgu duk buat besar ke ni. So soalan AC pula. Etanol adalah contoh bahan api yang mesra alam kerana keupayaannya terbakar lengkap dan diperolehi daripada sumber biomass seperti jagung. Terbakar lengkap ni maknanya dia tidak membebaskan jelaga. Tak ada jelaga dia. Sebab tu dia panggil mesra alam. So kalau kita tengok lukis gambar Raja Aras Tenaga bagi pembakaran etanol berdasarkan persamaan. Jadi bila kita nak buat, kita nak nyatakan tindak balas dari exo ataupun endo, kita kena ingatlah pembakaran ini merupakan tindak balas eksotermik. So dia suruh awak lukis. So bila dia suruh awak lukis, so lukis macam biasalah. Lukis lagu mana? Lukis E. Maka kita kena ada turunlah dia punya energy level diagram tu. So daripada C2H5OH tambah dengan 3O2, dia akan jadi 2CO2 tambah dengan 3H2O. So dapatlah delta H equal to saling je 1368 kilojoule per mol. Ni dia nak tengok awak tahu ke tidak tindak balas tu exo atau tindak balas tu endo. Dia tanya ke apa lagi? Dia tanya lagi, dia kata ramalkan sama ada suhu persekitaran menurun atau meningkat. So kita kata kat sini, so biasanya diagram ni dia akan bagi kat kita 3 markah. So dia akan tengok paksi ada berlabel, kemudian awak tulis graf ni turun, graf tu turun, maka dia pun letaklah ada ni, maka ni markah 1, ni markah kedua, dan ada delta H ni markah ketiga. Jadi nak dapatkan markah keempat pula, kita jawab soalan seterusnya. Ramalkan sama ada suhu persekitaran menurun atau meningkat. So, awak boleh jawablah. Suhu persekitaran meningkat. Kenapa kita kata meningkat? Sebab kita tahu dia tindak balas eksotermik. Di mana kita tahu tindak balas eksotermik? Sebab dia ada tanda ni, negatif. Tu negatif situ. Negatif di situ menunjukkan eksotermik. Bila ekso, suhu persekitaran akan jadi meningkat. Jelaskan jawapan anda. Jelas ni kita nak ayat kenapa kita kata suhu meningkat. Sebab kita pun boleh kata sebab apa? Sebab tindak balas adalah eksotermik. Kalau kita tak guna tindak balas eksotermik, kita boleh kata kerana haba terbebas ke persekitaran ataupun haba dibebaskan ke persekitaran. So itu jawab soalan nombor 1 lah. 5 markah ya. Kalau tulis kerana tenaga haba yang diserap semasa pembentukan ikatan lebih tinggi daripada pemecahan ikatan, boleh? Suhu meningkat tu, kita nak ayat sebab suhu meningkat tu.
Begitulah. Mm-mm. Apa hot tu complicated sikit. Hot tu biasanya kita refer kepada nak royak tindak balas tu exo atau tindak balas endo, boleh juga sebenarnya, boleh. Sebab tu kita nak royak pasal tindak balas exo ataupun endo dah. Okey, boleh. Okey, tapi awak fikir susah lah waktunya. Okey, kita fikir mudah apa sebab kita tengok sign negatif, kita tahu tindak balas exo. Tu je lah. Tapi kalau kita nak kata kerana haba, okey, haba diserap untuk memutuskan ikatan lebih rendah berbanding haba dibebaskan untuk membentuk ikatan, tu pun boleh juga sebab penyataan itu menunjukkan tindak balas adalah tindak balas eksotermik sebab kita kata haba dibebaskan. Cuma kat sini okey, kat sini bila kita dah hakikat sebenarnya memanglah ada haba diserap, ada haba dibebaskan untuk setiap tindak balas kimia. Tetapi kalau tengok nota tu bila dia dah katakan tindak balas exo, tindak balas endo, maka dia tak ada istilah haba diserap, haba dibebas pada situasi tu. Okey, contohnya kat sini lah. Contohnya sini. Tak ada istilah bila kita kata eksotermik ada tanda negatif, kita kata tindak balas eksotermik, kita terus kepada tindak balas eksotermik adalah tindak balas yang membebaskan haba ke persekitaran. Tak ada dah kita kata istilah okey haba diserap untuk memutuskan ikatan lebih tinggi, lebih rendah berbanding haba yang dibebaskan semasa membentuk ikatan. Okey, kecuali kalau dia tanya kenapakah tindak balas itu merupakan tindak balas eksotermik ataupun kenapa eksperimen itu tindak balas itu merupakan tindak balas endotermik. Pada masa itu barulah kita kata haba dibebas, haba diserap itu. Ada satu soalan modul tu nanti kita tengok modul negeri Kelantan. Cikgu dah hantar rezo dah. Nanti cikgu kita tengok bila dia siap, cikgu kacik-kacik nanti cikgu minta awak ambil lah dekat Pondok Jaga. Okey, ambil kat Pondok Jaga, cikgu tak suruh mari ambil di rumah lah. Cikgu rasa kalau Pondok Jaga tu lagi laju daripada rumah cikgu lah. Okey, so cikgu pun dah kenal dah setengah-setengah orang. Baru ni rasional juga suruh mari ambil di rumah, nak kenal juga orang. Sebab duk kecek-kecek, duk bobel-bobel depan skrin. Tak nampak tu lagu mana duk depan cikgu ni. Duk tengok skrin yang sama juga ni tak tahu. Okey, tak tahu siapa-siapa. So at least cikgu dah kenal lah sikit-sikit tu. Okey, muka tu sikit-sikit tu cikgu dah kenal. Okey, so seterusnya cikgu akan letak kat Pondok Jaga untuk seterusnya. Okey, prepare untuk peperiksaan percubaan awak ni. Okey, jadi hak ni cikgu duduk anggapkan untuk minggu depan kita dah habislah bincang untuk tajuk tingkat 5, kemudian kita pergi kepada tajuk tingkat 4, kita tinggal 3 tajuk tak silap cikgu, acid base, kadar tindak balas dan juga tajuk akhir. Tak tahu dare atau tidak. Kalau dare hak ni enggak, kita pakai hak ni je lah untuk peperiksaan percubaan. Kalau tak dare maknanya kalau katakanlah ada lagi masa kita buat modul Kelantan sebab benda tu memang dah ready untuk cikgu akan readykan untuk awak. Okay? Tapi kalau ada orang nak advance, katakanlah dia dah sudah semua dah ni sebab cikgu bagi skema dah. Dah sudah semua, dia perlukan royak ke cikgu. Cikgu akan itulah. Tapi setakat ni tak lagi untuk minggu ni. Cikgu baru hantar rezo. Cikgu akan ambil, tengok esok lah. Tengah hari ni lah. Tengah hari ni cikgu ada nak sekejap, cikgu ada nak pergi sekolah. Cikgu tengok kalau dah siap, cikgu ambil balik rumah lah. Kacik. Okey, so bila dah siap, okey, cikgu akan royak, modul dah siap. Kalau ada siapa-siapa rasa nak, cikgu malas nak letak Pondok Jaga, kadang-kadang benda tu tak cukup. Bila orang belakang ni mari tengok benda tak cukup. Cikgu tak usil lagu tu sebenarnya. Lepas tu rasional cikgu suruh mari di rumah dekat, cikgu dah letak dah so gear tu. Okey, so kalau orang nak lebih lagi, nanti cikgu akan bagi modul tu. Bila dah ready, insyaAllah cikgu cuba secepat mungkin. Okey, so kita tak boleh tunggu orang sebenarnya. Kalau kita nak lebih lagi, kita aim tinggi lagi. So kita tak boleh nak tunggu orang tak ada aim apa-apa. Orang tak ada aim apa-apa, cukuplah cikgu WA pun dia cukup dengan A. Okey, cikgu WB dia cukup juga dengan B. Okey, ataupun cikgu WA dia kira macam lebih dah A ni, cikgu B pula dah. Dia macam-macam orang ni kan. Okey. So kita tak boleh nak samakan kita dengan orang sebab kita ada aim kita sendiri. Orang biar dia lah aim dia, diri dia sendiri. Okey. So kita pergi kepada soalan seterusnya. So haba pembakaran propanol adalah tolak 230 kilojoule per mol. Seorang pelajar menggunakan 2.16 gram propanol untuk memanaskan 200 cm padu. Sebenarnya kat sini dia kata haba pembakaran. Haba pembakaran ni dia bagi kode diagram kita bagi.
Okey, bila awak tengok sesuatu tindak balas kimia ini, awak kena boleh bayangkan lah eksperimen ni dia buat lagu mana nak cari haba pembakaran ni kan. So, kita ingat diagram lah sebab eksperimen kita tak buat. Kita ingat ialah diagram dia. So, kita guna bekas kuprum. Okey, dalam bekas kuprum tu kita letak air. 200 kat sini. Okey, cikgu lukis kat sini. 200 cm padu air. 200 cm padu air. Okey, lepas pada tu, kita letak bekas kuprum ni atas segitiga tanah liat. Segitiga tanah liat ni duduk atas tungku kaki tiga. Tungku kaki tiga ni, okey, letak gitu. Dia tak ada wire gauge. Dia tak ada kasedawai sini. Dia letak segitiga tanah liat je. Lepas tu, ambillah kayu. Okey, bongkah kayu. Ambil pelita. Pelita Aladin. Tu. Okey. Ni. Lepas tu letaklah sumbu pelita gitu. Ni, apa dia dalam ni? Ni lah, dalam ni lah kita ada propanon. Tu. Jadi, kita letak kat dalam bekas air ni, dalam air ni kita letak termometer sambil kacau-kacau air. Jadi, eksperimen ini lain daripada yang lain. Lain pada yang lain lah ke mana? Kalau eksperimen hok biasa ni kita tengok, dicapur dalam so bekah. Kita kacau dalam so bekah. Jadi, bilangan mol sini, bilangan mol hok ni, okey, dia akan bebaskan haba ke persekitaran dalam ni. Bilangan mol kita guna ni akan bebaskan haba ke persekitaran. Tetapi, okey, untuk haba pembakaran ini dia lain sikit. Bila kita panaskan, okey, nyalakan pelita ni, pelita dah menyala, maka haba yang pelita ni, propano terbakar ni dia akan bebaskan haba. Bila dia bebaskan haba, so haba akan diserap oleh air tersebut. Jadi theta air ni kita guna untuk mencari Q. Untuk mencari Q. Situasi dia lagu tu. Sebab itulah jisim air ni adalah M dia. Tetapi bila bab kita nak cari N, kita nak cari delta H ni equal to Q over N. N ini adalah sini. Ni jisim dia ni. Jisim propano ni tujuan dia adalah untuk cari bilangan mol. Untuk kita guna dalam formula delta H equal to Q over N. N ni nak ambil mana? Ambil daripada ni, jisim ni. Jadi eksperimen ini awak kena suka beberapa benda lah. Yang pertama kena suka air 200. Lepas tu theta ni kita kena fix. Nak dapat dia increase berapa. Katakanlah kita decide nak increase 30 degree Celsius increase. Jadi kita buat yang pertama, katakanlah suhu air tu 27. Kita pun panas sehingga suhu jadi 57 degree Celsius. Kita pun padamkan api. Jadi bila kita nak tahu bilangan mol propano, kita kena tahu jisim. Jadi sebab itulah dia punya pelita ni kita kena letak atas neraca penimbang ni. Kita kena suka sebelum dengan selepas. Barulah kita dapat jisim untuk cari jisim bagi propano. Okey, tu tindak balas lagu tu. Jisim bagi propano. Sebab kita tak boleh nak bakar propano letak dalam bekah, kita letak termometer dalam propano. Kita tak boleh. Jadi cara nak bakar propano untuk dapat haba pembakaran dia adalah dengan cara kita bakar propano, kita panas air. Jadi haba yang dibebaskan oleh propano diserap oleh air. Jadi air tu panas, air tu theta air itu kita ambil. Suhu air tu yang kita ambil untuk kita kira Q sama dengan MC theta. Boleh jelas ke tu eksperimen ni? Boleh jelas ke eksperimen? Boleh bayar tak? Jadi bila awak tengok soalan lagi. Jelas cikgu. Yang pentingnya kita kena boleh terangkan, huraikan eksperimen kita tu lagu mana kita buat. Okay, so selesai. So kita pergi kepada soalan dia. Kata soalan pelajar menggunakan 2.1 net untuk panaskan. Maknanya di sini jisim propano ni adalah 2.1 net. 2.1 net adalah jisim awal tolak jisim akhir. Okay, dapat dah, tak ada masalah. Okey, air tu kita dah tahu 200. Okey, so daripada sini kalau kita nak guna formula Q sama dengan MC theta kat sini, M kita tahu dah 200.
Theta kita tahu dah iaitu dia tak beri theta. Sorry. Dia tak beri. Cikgu royak theta tu sama berapa. Okay, sorry. Okay, theta dia tak beri ni. Okay. Theta dia tak beri. Hak ni cikgu explain saja kan. Theta dia tak bagi. Okay, so dia kata hitung bilangan mol propanol. Okay, tak ada masalah hitung bilangan mol propanol. Okay, baru ni ramai lagi orang tak boleh nak jawab. Cikgu pun tak tahulah nak kata lagu mana nak suruh jawab ni. Nak suruh boleh jawab pengiraan sebab cikgu rasa pengiraan ni bukannya susah sangat. So, kita pun nak tulis. Kok dia bagi atas tu etanol. So, propanol dia bagi tak formula kimia? Dia tak bagi. Tetapi, dia tak bagi formula kimia. Tetapi, dia bagi GC molar. Tak ada masalah. Tak perlu fikir pun berapa formula kimia untuk propanol. Tapi kalau kita nak tahu berapa formula kimia, formula kimia untuk propanol ni apa, so kita ingat. Propanol ni siri homolog apa? Okey. Siri homolog apa? Azianti ada azianti? Azianti? Tak ada? Okey, tak apalah. Okey, cikgu tak panggil nama lah. Okey, so propanol ni siri homolog alkohol. Okey, propanol ni siri homolog dia adalah alkohol. Ni, alkohol. Okey, alkohol ni formula am dia apa dia? Ni kena ingat ni CnH2n plus 1OH. Prok ni C3. Bila C3N ni equal to 3. Maka kita perlu tahulah propanol dia punya formula molekul dia adalah C3H7OH. Kalau dia tak bagi, kita kira daripada sini. Berapa dia punya GC molar. Tetapi soalan ini menyenangkan awak. Awak tak perlu ingat berapa dia formula kimia untuk propanol. Tak perlu ingat untuk kita cari formula dia punya GC molar dia. Tak perlulah. Okay, sebab apa? Sebab dia dah bagi. Jadi, bila kita nak cari bilangan mol kat sini, iaitu N adalah sama dengan GC. Okay, bila dia bagi GC, kita kena cari bilangan mol. Bahagi dengan GC molar, senang je. 2.1 gram bahagi dengan GC molar, iaitu 60 gram per mol. Per mol. So, bagi situ dapat berapa nilai dia? 0.036 mol. 0.036 mol. Dapatlah. Selesai soalan. Hitung bilangan mol. Soalan yang kedua, dia suruh awak kira perubahan suhu pula. Perubahan suhu ni adalah theta. Tetapi kita nak guna formula Q sama dengan MC theta. Q tak tahu, theta tak tahu. Jadi bila kita tak tahu dua unknown kat situ, kita tak boleh nak guna formula tu. Jadi kita pun tengok formula yang satu lagi adalah delta H equal to Q over N. Delta H dia bagi dalam soalan iaitu 2030 kilojoule. Q tak bagi tapi N kita boleh kira dah. Kita dah kira ni N sama dengan berapa. Jadi nak cari perubahan suhu kita cari Q dulu. Kita cari Q dulu. Jadi step yang kedua kita pun tulislah step yang kedua kita nak cari ni. So kita cari dulu perubahan haba. Adalah Q sama dengan ni. Formula ni Q sama dengan N darab dengan delta H iaitu 0.036 mol darablah dengan delta H 2030 kilojoule mol tolak 1. Jadi mol dengan mol tolak 1 tu awak boleh mati. So tekan kalkulator boleh berapa jawapan dia ni? 73.08 kilojoule. 73.08 kilojoule. Dapat nilai kilojoule. Convert to joule? 73,080 joule. Joule. Kenapa kita convert kepada joule? Sebab kita nak guna formula Q sama dengan MC theta. Sebab C tu unit dia joule. Kita pun masuklah. Kita masuk nilai. So, katakanlah kita nak cari theta. Theta ataupun theta ni adalah perubahan suhu diberi oleh formula theta sama dengan kita ambil ni. Theta sama dengan Q over MC. Q berapa? 73. Awak suka ringkas-ringkas. 73,080 joule. Bahagilah dengan M dia berapa? 200 gram. Okey. C dia berapa? 4.2 joule gram tolak 1 degree Celsius tolak 1. Tekan kalkulator cepat. Kita mati.
Joule atas joule bawah, gram dengan gram tolak 1. So, degree Celsius tolak 1 duduk bawah, buat naik atas, maka jawapan akan jadi degree Celsius. So, berapa jawapan di sini? 87 degree Celsius. 87 degree Celsius. Okey. Boleh follow tak tu? Boleh cikgu. Boleh. Okey. So, kita pergi kepada soalan seterusnya. Tok dah habis ni. Okey, tok dah habis. Okey. Kita buat berapa soalan ni, banyak sangat markah Jika persamaan bagi pembakaran propanol adalah seperti yang diberikan. Okey. Tentukan P dengan Q. Macam mana soalan siapa 5 markah ni? Ya ke? Okey. 2 markah je soalan ni. Sebab dia suruh cari P dengan Q saja. Ya, sekali dengan soalan tadi cikgu. Apa dia buat ni? 2 okey ni. Dia markaskan ni soalan tadi. Tadi 3 markah. 3 markah panggil Jen dia jawab ni. Okey, so tadi 3 markah. Okey, sini 2. Okey, so dia jadi 3. Okey. Ya Allah, ya Tuhanku. So, kita pun, okey, ni tak ada masalah kan? Bila kita nak cari P dengan Q ni berapa, so kita nak imbang. Kita imbang C dulu, step C dulu. C, 3. So, letak 3. H ada 8. So, letak 4. Betul dah? Okay, kita nak cari O. Bila letak 3, O ni 3 kali 2. O ni sama dengan ne. O kat sini 4. So, ne tambah 4 sama dengan 10. Sini O ada dasar. Sini O kena ada 9. Okay, O kat situ kena ada 9. So, 9. Jadi, kat sini kalau 9, maknanya nak suruh jadi 9 Q ni. Okay, di sini nak suruh jadi 9. Maka Q ni adalah 9/2. Jadi, P ni berapa? P ni 3. Q ni berapa? 9/2. Okey. Oleh kerana kita ada 9, 29 ni, cikgu rasa kalau cikgu dah nak BCSC ni, rasanya macam ambil masa. So, cikgu rasa cikgu berhenti setakat ni. Okey, cikgu stop dulu rekod sekejap.